Part yang kedua, tuan-tuan tengok cantik je dia punya part yang kedua. Rabbana wa adkhilhum jannat. Wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam syurga. Mohon dulu yang buruk dulu, mohon yang buruk, dan masukkan mereka ke dalam syurga allati wa'adahum, yang kau telah janjikan kepada mereka. Bila Allah janjikan? Allah janji syurga kepada siapa? Kepada orang beriman dan beramal soleh. Beriman dengan beramal soleh. Bagi orang yang beriman, beramal soleh, dia beramal, ada janji dia. Allah kalau dia tidak beramal, contohlah dia beriman aja, ada style lagi tu kan. Dia nak jadi Islam je, tapi I'm not practicing Muslim. Macam not practicing engineer, I'm not practicing lawyer lah. I have a degree in law, tapi I don't practice law. Okey lah kan, okey lah, engineer ke apa kan, ada orang dia ada degree engineer pun tapi dia tak practice. I'm a Muslim, but I don't practice Islam. Oh, dia cantik kan, cakap dia ada sepak je kan. Orang macam itu, I'm not a practicing Muslim. Dia cakap tu, bergaya tu. Kita memang kan duduk semua, kawan-kawan semua yang praktis ni, tu pun duduk dengan orang yang tak praktis Islam. Dia bangga dia. Okay, I'm not a practicing Islam. Dia kata gitu, I'm a Muslim, I'm not a practicing. Dia kata, oh apa tak? Begitu kan. Kita jangan ada orang macam ini. Jadi orang yang tak amalkan Islam, dia beriman, iman. Ada iman, dia tak syirik, tak apa, dia iman. Kata ulama senang aja. Orang ni bukan masuk syurga, kami cakap dia masuk syurga. Orang kalau macam orang macam ini, that means you won't stay inside hell forever. Kau tak kekal dalam neraka selama-lamanya. Mereka kau tak praktis, kau iman aja, okeylah, kau tak kekal dalam neraka. Itu dia benefit. Benefit dia apa? Kalau orang tak beriman, kalau orang tak beramal, dia beriman saja, iman dia, kau tak kekal dalam neraka. Jadi apa? Kau masuk neraka. Kau akan masuk neraka, cuma tak kekal saja. Itu ta'arif paling cantik sekali saya dapat dalam kitab. Dia tak kekal. Dia ada asas iman. Asas iman tu bukan membolehkan dia masuk syurga, membolehkan dia tak kekal dalam neraka. Jangan cakap tentang syurga, tak beramal, tak ini, pandai nak cakap tentang bidadari, nak cakap ini, cakap tentang neraka dulu. Jangan cakap tentang syurga. Itu, alhamdulillah, baguslah kalau tak nak beramal. Kau tak kekal lah, kau kena seksa pun tak kekal lah, okey tak? Okey lah kan. Siap-siap aja lah kita seksa kan, makan makan ini, makan api, makan ini. Ada macam je kau cakap. Itu nak cakap macam mana lagi? Nak cakap syurga ke? Cakaplah tentang buruk-buruk, cakap agama macam mana kan. Kalau kata sula kan, besi masuk, kau punya dubur keluar mulut. Ini tak apa sebenarnya tafsir, bukan memen kan. Macam mana kan kau kena panggang pula, okey tak? Hari-hari tu cerita macam gitu je kan. Okey lah, biar solat lah. Jangan cakap syurga, jangan cakap masuk syurga, cakap gitu je. Pasal kita dah standby nak masuk neraka. Jadi apa nak cakap apa? Kalau awak dah standby nak masuk neraka, topik apa nak cakap? Topik neraka lah. Topik neraka lah. Kita awak standby. Kalau awak standby nak masuk syurga, beramal ni, cakap tentang syurga lah. Ini dah standby nak masuk neraka, cakap apa? Nak cakap bidadari pun tak punya, tak relevan lah. Cakap matikan gini syurga pun takkan hari-hari cakap tentang neraka je, letak je dekat tentang neraka je. Tobat dia kan, tak boleh ni berpuasa neraka. Takut dia. Jadi kita punya psikologi dengan orang macam ini gitu, jangan cakap tentang syurga. Kemudian yang ada ini yang kekal lah. Ada syurga yang kekal, allati wa'adahum, yang berjanjikan kepada mereka. Lagi satu, malaikat dia ekstra sikit dalam doa dia. Bukan diorang aja, bukan orang yang beriman tu aja yang dia tujukan dia punya doa itu. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan orang-orang yang salaha. Di sini salaha dia tulis layak pula. Saya nanti kena tulis. Kena
counter check di Indonesia tu. Jaga orang yang layak kalau ini, dan orang-orang yang soleh. Salahan ni daripada perkataan soleh. Soleh, Melayu dia jaga layak pula. Dia ambil tafsir yang lain. Tapi apa yang saya baca tafsir itu orang-orang soleh. Orang-orang soleh daripada siapa? Bapa-bapa mereka, isteri-isteri mereka, dan juga zuriat mereka. Allahu Akbar. Dia pun doakan untuk bapa-bapa mereka dan isteri mereka dan keturunan mereka, anak-anak mereka yang soleh. Jadi supaya mereka pun dapat masuk bersama-sama. Kalau masuk syurga bersama-sama dengan mak bapak, dengan anak, dengan isteri, agak macam mana tempat ni dah masuk syurga lah, alhamdulillah lah, jangan yang komplain lah, dah masuk tu dah bagus lah. Cuma dah kat level dia lah, level takkan mana isteri kau? Isteri aku tu atas, dia baik, dia hafizah dulu baik. Kau, aku tak bawah ni, tingkatan bawah, aku tak boleh naik, amal aku tak sampai atas tu. Jadi syurga ni bertingkat-tingkat kan, beratus-ratus tingkat. Satu level je, beza dia macam bumi ni kita tengok bintang, itu satu level. Kita tingkat 5, tingkat 6 macam tu, bintang tu tingkat 6. Itu atas, tinggi sekali. Jadi kalau satu keluarga dah berkumpul, jadi adakah mereka terpisah-pisah? Cakaplah suami dengan isteri, kalau ikut amalan memang jauh. Jadi tak. Jadi downgrade ke upgrade? Dia ikut amal siapa? Amal yang di atas. Jadi kalau awak ni upgrade lah. Dia upgrade. Kalau anak dia bawah, bapak dia atas, jadi anak dia ikut bapak, bukan bapak kena downgrade lah. Nama bapak kena downgrade lah. Aku dah beramal gila, kau punya pasal aku kena turun bawah pula. Jadi dia kena atas lah. Dia upgrade, dia ikut yang aman. Jadi untuk kan kalau kita dalam keluarga ada seorang anak soleh ke begitu, ikut anak kita biasa-biasa je, ikut bapak ke atau ibu ke, siapa ke, isteri ke. Suami pun boleh ikut lah isteri dia soleh bagi ni semua. Jadi isteri kalau nak jadi soleh lah, biarkan aja. Berarti kita menumpang aja. Itu kalau masuk sama-sama, kalau tak masuk sama-sama tak boleh keluar dalam neraka tu. Jadi itulah. Innaka antal aziz, dan Allah adalah aziz. Aziz dia maha berkuasa, dia boleh buat apa dia suka. Aziz. Dia boleh kumpulkan mereka nanti satu keluarga. Hakim dan maha pemberi hukum ataupun maha yang berhikmah dalam hukuman dia. Itu jemaah bijaksana, supaya bijaksana Allah Akbar. Jadi mereka mohon supaya dikumpulkan. Pasal the best place tu, tempat yang terbaik, yang sedap tu bila kita satu keluarga. Atau kalau sekarang tuan-tuan pergi umrah, pergi sendiri lagi tak nikmat lah. Nikmat jugalah. Tapi memang dorenje lah pergi sendiri. Siapa pernah pergi sendiri kan? Dia macam apa ni? Menderita lah 2 minggu keseorangan. Ada seorang tu kita sponsor lah pergi umrah. Tapi ni kau pergi sendiri tau. Saya cakap, saya bagi warning tau. Memang sana awak kena buat hal sendiri. First time dia pergi sana. Cakap, saya sponsor tapi awak semua sendiri tau. Ini memang tough tau cakap. Memang dia kat tak ada orang nak berbual pun. Satu bilik, orang tu pergi gini, dia pergi sembahyang sendiri, balik sendiri, makan sendiri, apa semua sendiri. Macam gitulah kalau pergi sendiri. Apa buat dengan siapa? Saya pernah iktikaf di Masjid Arab sendiri tu. Seorang nak berbual dengan siapa? Di Pak Arab semua. Berbual gitu je lah. Mana kita syok kan berbual gitu je. Kali jumpa members orang Singapura berarti kat tu dah lama tak jumpa. 2 hari tu last minute jumpa dia. Habis masa berbual dia. Habis masa berbual dia. Masa dulu tadi ibadat dia. Jumpa dengan kau tak habis. Cerita 20 tahun punya cerita. Semua cerita tak habis cerita 20 tahun punya cerita. Tak bagus juga.
Seorang pun tak bagus, ada kawan pun tak bagus juga. Yang paling bagus sekali, ada family. Contoh pergi dengan family lain sikit lah. Kalau satu keluarga pergi, Allah punya nikmat tu lain. Tempat yang baik, isteri ada, anak ada, mak ada, semua ada. Allah punya gembira dia lain sikit lah. Semua ada. Itu contohlah syurga dunia lah. Syurga dunia sama juga di akhirat. Kalau semua ada dalam syurga tu, Allah nikmat. Bertambah-tambah nikmat itu yang malaikat minta. Kemudian malaikat tambah lagi, waqihim as-sayyi'at, dan peliharalah mereka daripada kejahatan. Di sini ulama berbeza pendapat. Ini kejahatan maksudnya macam saya innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min syururi anfusina wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Daripada kejahatan diri kita, apa yang kita minta perlindungan. Kita berlindung daripada kejahatan kita. Kita ada jahat, kita berlindung apa? Jadi ada dua tafsiran. Satu tafsiran, pelihara mereka daripada melakukan kejahatan-kejahatan. Satu. Dari satu tafsiran, pelihara mereka daripada kesan buruk ataupun daripada balasan kejahatan. Balasan. Kita dah buat jahat, kita dah buat perkara yang buruk. Ada tak dia punya balasan dia? Ada. Itu kita mohon perlindungan Allah. Semoga Allah lindungi kita daripada kejahatan diri kita sendiri. Itu akibat perbuatan jahat kita. Jadi ada banyak kita buat jahat tu kadang kena cash di dunia ni. Kita ada yang dapat cash, kita dapat apa-apa. Itu semua daripada dosa-dosa kawan. Marah orang lain. Apa orang buat apa macam itu? Itu dosa kawan. Daripada dulu senang kan. Dulu kau buat orang macam itu, jadi dosa kau. Jadi kata Rasulullah SAW kepada Abu Bakar, kamu akan melihat Abu Bakar tanya, apakah kita akan mendapat balasan daripada semua kejahatan dia? Itu segala perkara yang tidak kita senangi, yang menimpa kita, itu adalah daripada kejahatan diri kita. Okeylah hidup dan segala perkara yang kita tak senang yang menimpa kita, apa sajalah kita langgar apa-apa itu, kadang ada itu kesan daripada kejahatan diri kita sendiri. Waqihim sayyi'at. Jadi lindungilah mereka daripada kesan ataupun daripada balasan kejahatan yang dilakukan. Wa man taqis sayyi'at, barang siapa yang dipelihara daripada terkena balasan kejahatan yang dilakukan, yaumaidin, pada hari ini, pada hari itu pada hari kiamat, faqad rahimta, maka engkau telah mengurniakan rahmat kepada dia pada hari itu. Jadi dia terhindar daripada balasan dan kejahatan. Wa dzalika huwal fawzul 'azim. Dan yang demikian itu dia adalah fauz. Fauz itu apa? Fauz itu biasa kita cakap kejayaan. Biasa kita cakap kejayaan, kejayaan satu part saja. Dia berjaya mendapat markah yang tinggi, dia berjaya mendapat keuntungan yang banyak. Dia berjaya, dia seorang lelaki yang berjaya. Biasa kita based on achievement, pencapaian seseorang itu, dia orang berjaya. Tapi kalau dalam Al-Quran, fauz ini adalah berjaya mendapat apa yang dia cari dan terselamat daripada apa yang dia takut. Apa yang dia cari? Syurga. Dan dia selamat daripada apa yang dia takut. Kalau dapat syurga, kalau kita nak offer apa ni? Kau dapat syurga tau, tapi masuk neraka. Dulu. Siapa nak? Dan sama-sama curi tak? Sama-sama curi. Lepas tu kita kaya tau, kita jadi millionaire, tapi kita masuk neraka, kita masuk prison setahun aja. Setahun kita masuk prison, lepas tahun kita jadi millionaire. Siapa yang nak? Yang pencen ni satu hari pun dia tak nak masuk. Kenapa? Untuk tak dapat pencen. Satu hari pun dia tak masuk. Takut betul dia. Walaupun satu hari dia jaga setahun, satu hari pun dia takut. Jadi mana ada orang
berfikiran waras yang agak apalah kita masuk neraka je kan. Dan itu bukan berjaya tu, itu gagal lah. Kalau masuk neraka tu, itu gagal lah. Kalau kita bila nanti di akhirat masuk neraka, itu kau orang yang gagal. Kalau orang gagal kena umpan dalam neraka, kena bakar terus baru masuk syurga. Lepas tu nak cakap kau orang berjaya. Berjaya apa? Berjaya ni dia langsung tak masuk neraka. Ini yang paling susah sekali. Ini di antara paling susah sekali. Kalau ikut hadis, kalau kita tengok standard di dalam Al-Quran dan di dalam hadis, tak ramai yang macam itu. Orang yang bertakwa saja. Orang yang bertakwa, yang selamat daripada neraka. Yang tak bertakwa, confirm masuk. Confirm masuk ke dalam neraka dulu. Biasanya dia buat kita kan, dia punya kejahatan tak banyak, tuan-tuan. Kalau ikut hadis, curi sebatang siwak aja, ambil dia punya kerajaan, ambil harga sebatang siwak dia masuk neraka. Kata Nabi wa final, ambil baju bandel je, jubah second hand punya, jubah second hand, curi itu aja, harga jubah second hand pun dia dalam neraka. Burung kucing dalam neraka, cakap buruk tentang jiran, mengumpat, kita banyak mengumpat, step by dia neraka. Melainkan kalau Allah rahmat kita lah, Allah merahmati. Tanpa rahmat Allah memang confirm lah, memang mengumpat mana tempat dia, neraka. Jadi nak cakap direct entrance ke syurga ni memang susah. Memang not that easy ya, bukan mudah. Dan tengok contoh-contoh daripada Quran dengan Sunnah, banyak ni masuk neraka juga. Islam lah, orang beriman banyak masuk neraka juga. Kalau lah ambil apa ni, jubah aja yang second hand aja masuk neraka, macam mana Syekh? Kalau yang berjihad 3 orang, satu jihad aja semua hidup dia, lagi satu mengajar dia Al-Quran, lagi satu derma je, itu pun masuk neraka. Yang kita jihad pun tidak. Betul lah saya cakap, yang jihad pun masuk neraka ni, kita jihad pun tidak. Jangan lagi nak baca step by step dengan rahmat Allah SWT. Sebab itu kita Rabbil fir wa rahmat. So banyak-banyak kita, wahai ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah. Kita bergantung kepada rahmat. Kalau amalan kita memang muka kita layak masuk neraka dia, senang senang. Kalau baru-baru ni dia pun nak bagi surau kita. Bukan dari kecil, budak kecil okey, dia memang Masya Allah, kecil pergi surau. Kita ni baru nak jinak dengan surau pun, dan nak balik. Dan nak balik baru nak berjinak dengan Al-Quran, baru nak berjinak, baru nak start tadabbur Al-Quran. Orang tadabbur umur 15 tahun, 14 tahun, orang dah tadabbur, dah hafal. Awal dah 50-60 tahun baru nak tadabbur. Jadi dengan kekurangan kita sedarlah diri. Nak dapat syurga direct terus masuk itu susah. Jadi itu yang kita macam nak gila lah kita kepada Allah SWT, merayu kepada Allah SWT supaya masuk ke dalam syurga, supaya terus dapat fawzul azim. Itulah kejayaan sebenarnya yang besar. Dan dia terlepas daripada neraka dan masuk ke dalam syurga itu yang kita nak. Wallahu a'lam. Aku lupa pada Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.